semua baik. Dia ada tolong juga, apa hal pun dia ada tolong. Apa kita pergi jumpa sama dia mesti ada tolong. Baik sini punya YB. Saya kalau dapat pun ketua YB pun kira saya terima kasih juga lah, kira bagus. Kita dapat orang baik, kita pun baik, rakyat pun boleh baik. Itu saja. Perubahan itu saya pun tak boleh mau juga lah. Tapi sini macam-macam adalah. Jalan raya pun bagus. Yang ini rumah-rumahan pun bagus. Kita sini semua senang. Hospital ada, market ada, macam-macam lah senang. Kita apa hal pun bagus juga. Setakat ni YB kita dan dia dah tolong kita banyak hal. Okay, saya sebagai seorang warga cacat, okay, dah hilang tangan saya semasa saya dapat kemalangan. Saya dah pergi pejabat YB, dia ada tolong dengan saya berbagai hal, okay, macam dapat pasal dapat keuntungan, okay, keuntungan untuk warga orang cacat. Dia ada tolong, dia bagi surat yang saya bagi dekat kebajikan. Itu YB memang dia tolong. Saya tak ada komen yang beritahu YB beberapa hal yang dia tak tolong. Pasal saya dari hati ikhlas saya, dia dah tolong untuk orang sebelah saya. Ya, saya dah nampak banyak perubahan dibawakan oleh YB. Ada bagus. Cara dia ada bagus juga. Tak ada masalah. Hampir setahun lebih kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor ni pada saya cuma kita tak dapat mengambil satu situasi yang baik. Situasi yang bermaksud kalau kita tengok di tempat saya ni parlimen PKR. So ADUN masih lagi Barisan Nasional. Jadi dua situasi yang berbeza ni merenggangkan jurang tu lagi untuk mengendalikan masyarakat. Sebenarnya pada pandangan saya apabila sesuatu parti duduk dalam masyarakat setelah memenangi kursi-kursi baik DUN ataupun parlimen, bagi yang berhormat ni terpaksa bekerja untuk masyarakat, kena lupakan parti. Tujuan kita berparti adalah untuk terus mendapat tempat dalam masyarakat. Jadi setelah kita mendapat tempat dalam masyarakat, jadi kita jangan berlengah-lengah lah untuk membuat kerja dalam masyarakat. Jadi situasi ini kita nampak daripada dulu lagi. Setelah 50 tahun dulu pun kita dah nampak benda ni. Sebenarnya masyarakat pun ada juga kena memainkan peranan kepada pemimpin. Sebab pemimpin itu dipilih. Apabila dipilih, kita kena akur. Sebab dalam agama kita pun taat perintah tu wajib bagi orang Islam lah. Bagi orang Islam lah. Selagi tidak kita disuruh melakukan maksiat. Prestasi pada saya tak ada masalah yang saya nampak lah. Sedangkan kita ambil contoh baru ni Dato' Subhan Kamal pun betul-betul lumus. Dia clearkan sampah di Taman Templer hampir 9 tahun. Tapi bagi orang yang fanatik tentang parti, Dato' Subhan sendiri pun tidak menyatakan kenyataan. Tapi bagi orang-orang yang fanatik berparti, mereka berkata Dato' Subhan dah clearkan sampah di DUN Taman Templer, di Templer Park. So saya rasa itu satu inisiatif yang baik bagi Dato' Subhan lah. Kerana walaupun kerajaan Pakatan Rakyat memerintah, bagi dia adalah orang baru memerintah di DUN Taman Templer ni. Jadi dia terpaksa terima risiko, tapi dia settlekan masalah-masalah itu sebelum kerajaan Pakatan Rakyat memerintah. Dan mulai pada ini mungkin kerajaan Pakatan Rakyat akan kekalkan apa yang telah dibersihkan oleh Dato' Subhan. Itu pandangan peribadi saya lah. Jadi mungkin ada kesilapan yang lalu ke apa ke, Dato' Subhan adalah penggal pertama dia di DUN Taman Templer. Itu komen saya pada YB lah. Pertamanya sini ada tempat saya ada dua yang berhormat. Satu dari ADUN dan satu dari parlimen. Parlimennya YB William Diong lah. Dan ADUNnya ini ADUN YB Amiruddin. ADUN Batu Cave. Kampung saya melibatkan dua parlimen. Pertama hubung YB William Diong.
setakat ni lah, setakat sehingga kini. Saat ni program yang saya buat dia tak pernah lepas peluang. Walaupun panggil di saat-saat akhir, program saya saat-saat akhir, panggil dia tak secara rasmi atau tak rasmi, kan, dia tak lepas peluang untuk datang. Begitu juga dengan YB Amiruddin, walaupun dia masih muda, tetapi keprihatinannya beliau lebih tinggi. Contohnya dalam satu program yang saya atur di saat akhir tu, saya panggil dia, tidak bersurat pun dia hadir. Wakil rakyat sebagai ahli parlimen di Selayang, yang di Wulingdong, dia dalam setakat ni bagi saya orang yang boleh dibawa ke tengah, dibawa ke kiri kanan untuk dalam program ni. Tapi yang saya sarankan, dia sebagai wakil rakyat yang bukan beragama Islam, saya sarankan dia lebih perlu banyak dalam melantik atau mencari wakil pihak parlimen dalam program yang bercorak keagamaan. Ini rakyat, memang memandang rakyat di sini juga ramai yang beragama Islam, dan dia harus, saya rasa perlu sangat melantik seorang pegawai yang lebih aktif dalam program-program yang beragama Islam. Itu antaranya yang perlu dia mengorak langkah lah dalam mengambil hati rakyat. Yang lainnya dalam program program masyarakat, dia memang, saya kira di mana saja yang dipanggil, tak kira sama buat di mana-mana lah, di hutan ke di mana, dia ikut serta. Malam siang kita panggil dia datang. Paling tidak pun dia punya wakil dia. Itulah saya kira ciri-ciri sebagai wakil rakyat yang harus kita adalah pada semua wakil rakyat lain. Itulah.